Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dalam analisis secara langsung dari studio kami di Bukit Keuangan Kuala Lumpur. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur masih lagi berlangsung sehingga ke hujung minggu ini, dan saya ingin membawa sedikit kerana dalam pesta buku ini selain daripada jualan buku dan sebagainya, banyak diskusi-diskusi yang dianjurkan, dan salah satu daripadanya adalah diskusi mengenai penulis-penulis muda yang saya tak silap saya berlangsung semalam, tapi saya ingin bawa ini dalam analisis awani pada malam ini kerana kita dalam beberapa siri analisis awani sebelum ini juga membincangkan mengenai isu penghasilan buku, industri buku, akan tetapi mungkin malam ini kita masuk dalam sudut yang sedikit berbeza, bercerita dan juga bersama dengan penulis-penulis muda yang kita cakap atau kita bincangkan sebelum ini. Saya bersama dengan 3 orang penulis muda yang dikatakan ramai followersnya, menghasilkan karya-karya mereka sendiri, dan di sebelah saya penulis buku Dondang Pembukaan Muhammad Lutfi Ishak. Di sebelah beliau merupakan penulis buku tentang pertanyaan dan juga secangkir seduhan hujan iaitu Hani Salwah Yaakob, dan di hujung sana penulis buku Serangkai Hidup dan beberapa buah novel lagi, Gina Yap. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam analisis awani pada malam ini. Saya mungkin bertanyakan satu soalan yang klise. Mungkin orang bertanyakan apakah cabaran penulis muda pada hari ini. Situasinya kalau kita berikan, kalau dahulu mungkin orang kata penulis muda sukar untuk menerbitkan ataupun mengangkat karya mereka untuk dijadikan sebuah buku. Tapi senario itu mungkin sedikit berbeza dalam kebelakangan tahun ini, di mana penerbitan ataupun karya mereka, sebuah karya itu untuk diterbitkan tidaklah sukar dulu. Kalau tak diterbitkan menjadi buku pun, setidak-tidaknya ramai juga followers ataupun pengikut-pengikut mereka itu sendiri. Akan tetapi dalam aspek hari ini, apa yang dimahukan bagi seorang penulis muda? Kalau dimulakan daripada Lutfi, mungkin boleh mulakan dahulu. Dalam buku saya ni, saya dalam bahagian pendahuluan memang saya nyatakan dengan jelas bahawa saya mengumpamakan penulis tu seperti seorang tukang kayu. Jadi tukang kayu ni bila dia nak buat rumah, bukan dia nak memperlihatkan kepandaiannya bertukang, tapi akhir sekali dia nak buat rumah. Jadi jika kita umpamakan dengan penulis, saya rasa cabaran utama pada hari ini adalah untuk mengenal pasti masalah-masalah dalam masyarakat, dan dalam konteks itu penulis menggunakan kemampuannya dalam berbahasa untuk berhadapan dengan masalah-masalah dalam masyarakat kita pada hari ini. Sebagai contohlah dalam buku saya ni, Dondang Pembukaan yang diterbitkan oleh TBM, dengan jelas saya menyatakan bahawa masalah utama pada hari ini adalah masalah keruntuhan adab. Masalah keruntuhan adab ni telah pun dirumuskan oleh Prof. Nakib Alatas, dan saya rasa itu satu cabaran utama bagaimana penulis ingin masuk ke dalam masyarakat, menghasilkan tulisan dan cuba memecahkan masalah tersebut untuk membangunkan sebuah masyarakat yang lebih bertamadun. Saya rasa itu cabaran utama pada hari ini. Itu yang idealnya, tapi saya mengajukan soalan kepada Gina terlebih dahulu. Kerana Gina menerbitkan beberapa buah novel yang berkisahkan bergenrekan aksi, membabitkan cerita-cerita pembunuhan dan sebagainya. Dan itu disukai oleh pembaca pada hari ini, dan novel itu sangat laku. Dan kalau dilihat kepada beberapa siri yang tertentu, mereka mengharapkan bahawa lebih banyak lagi aksi-aksi ganas itu dan sebagainya. Benar kita mahu memperlihatkan sesuatu yang murni pada seorang penulis, akan tetapi pembaca pada hari ini mungkin sedikit berbeza, dan akhirnya kepelbagaian genre, pelbagaian karya itu diperlukan. Pandangan Gina bagaimana? Saya rasa dalam setiap cerita ada baik dan buruknya, dan kalau kita highlight yang kejahatan, juga memberi pembaca satu pandangan di mana apa yang terjadi kalau sesuatu itu tidak bermoral. Bagaimana untuk memberi reaksi kepada sesuatu yang berunsur jenayah ataupun berunsur buruk, di mana kita akan menghadapi situasi itu dan bagaimana untuk bereaksi. So I think itulah cara saya bila saya menulis, saya nak mendedahkan pembaca kepada situasi itu untuk mendidik mereka bagaimana untuk bereaksi terhadap sesuatu yang tidak baik. Hani, mungkin ada pandangannya sendiri kerana seorang penulis puisi dan juga cerpen. Mungkin ini satu genre yang perlu diramaikan lagi. Jadi sebagai seorang pengkarya, bagaimana tampil ke hadapan dan juga dalam masa menerbitkan sesuatu yang berkualiti juga? Pada pandangan saya, menjawab soalan yang pertama yang tadi diajukan kepada Muhammad Lutfi Ishak. Saya rasa yang penting di sini apa yang penulis muda mahukan, walaupun kita ada pelbagai medium macam blog dan masa kini lebih mudah untuk menerbitkan karya. Apa yang penting adalah penulis, apa yang hendak ditulis tu sampai
kepada pembaca dan masyarakat menerima. So jadi walau macam mana kita mencuba pelbagai genre sekalipun, tapi kalau tidak sampai kepada pembaca dan tidak diterima oleh pembaca, misi kita itu gagal juga kan. Begitulah. Dan dalam beberapa diskusi sebelum ini, ramai juga mengatakan bahawa kita tidak menerbitkan lebih banyak buku ataupun tidak ada banyak karya-karya baru sepanjang tahun, mungkin kerana kita tidak ada ramai penulis. Dan masyarakat Malaysia sukar untuk menulis. Bagaimana anda semua bermula dan juga memastikan bahawa menulis itu bukan sahaja satu bakat dan juga sesuatu yang perlu diteruskan. Tapi mungkin ada imbuhan yang lebih besar di masa akan datang. Bagaimana Lutfi memandangnya? Untuk konteks masa depan kita tidak tahu. Tapi secara peribadi, sebagai penulis, saya menjawab bagi diri saya lah. Saya melihat inilah satu tanggungjawab. Jadi kalau kita melihat pulangan, saya lebih menekankan pulangan dalam bentuk mungkin idea-idea atau pandangan kita itu dapat memberikan satu perspektif kepada masyarakat atau kepada individu. Sebab satu hal yang saya kenal pasti ketika teknologi semakin berkembang, penerbitan makin mudah dan murah sehingga semua orang boleh menulis sekarang sebenarnya. Kalau tidak ditolak oleh rumah penerbitan, dengan sedikit kos mereka boleh terbitkan. Jadi saya rasa soal banyak dan sedikit itu bukan soalnya. Sebab kalau izinkan sikit saya ambil masa untuk menyampaikan satu cerita. Sebab tentang banyak dan sedikit ni, satu hari rubah dan harimau bertemu. Jadi rubah ni ada banyak anak. Jadi dia kata, harimau kau datang sini. Dan dia tengok, dia panggil anak dia. So anak rubah ni beratur di depan harimau. Dia pun kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey harimau, aku ada 9 ekor anak. Kemudian okey harimau kata tak apa. Tidak mengapa. Dia panggil, okey sini anak aku. Dia kata 1, 2. Tapi ini harimau. Jadi kembali kepada konteks ini, jadi saya rasa isunya bukan banyak dan sedikit, tapi isunya adalah bahan kita berkualiti. Sebab saya lihat satu masalah dalam pembaca, kadang-kadang kalau kita terlalu mengikut pun bahaya juga. Sebab kadang-kadang pembaca ni ada banyak golongan. Dan kadang-kadang kita boleh umpamakan pembaca ni, kebanyakannya macam kanak-kanak. Kanak-kanak kalau mereka memegang permata sebagai contoh, kita ada sebiji apple, kalau dia tidak tahu nilai permata itu, kita minta tukar, dia bagi. Jadi dalam konteks ini saya melihat peranan penulis itu untuk menjauharikan pembaca. Maksudnya menjelaskan pembaca apa yang mereka perlukan, yang mahukan. Okey, itu metafora yang cukup tinggi. Itu cerita daripada Lutfi. Tapi selepas ini saya nak ajukan soalan yang sama kepada Gina, kepada Hani juga, mengenai apa yang penulis muda perlukan pada hari ini. Jika penerbitan sudah semakin mudah dan semakin murah, akhirnya apa yang cabaran juga kepada penulis dalam menghasilkan karya-karya di masa akan datang. Itu kita kongsikan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Jumpa lagi dalam analisis awal ni selepas ini. Okey, betul kita dalam analisis awal ni. Saya nak terus saja kepada Gina. Apa penulis hari ini mahukan? Dan satu hal yang lain, saya selalu mengatakan bahawa tidak ramai daripada masyarakat di Malaysia hari ini boleh mengarang, boleh menulis dan jadi penulis. Dan ketiga-tiga anda pada hari ini adalah bukan penulis penuh masa, ada kejayaan masing-masing, tapi masih lagi boleh bergelar penulis dan menghasilkan buku, menghasilkan karya tersendiri. Gina, mungkin ada cerita apa yang beri inspirasi untuk menulis dan bergelar penulis tu? Sejak kecil saya suka membaca buku. Jadi saya dah mempunyai impian untuk menulis sebuah buku. Dan saya rasa cabaran sebagai, like you say, semua orang boleh menulis. Tapi yang berjaya menghabiskan senaskah buku ialah seorang yang berdisiplin. Harus berdisiplin untuk menghabiskan, from where you started from lah. Bab 1, bab 2, bab 3. So, ramai penulis yang saya jumpa dah 10 tahun cakap nak menulis. Cakap. Tulis bab 1, bab 2, bab 3. Tapi tak habis-habis. Jadi yang berbezanya, saya rasa saya bukannya seorang penulis yang hebat, tapi sekurang-kurangnya saya berdisiplin untuk habiskan. Dan saya rasa itu satu cabaran untuk setiap penulis muda di luar sana. Saya difahamkan juga Gina ada berkongsi inspirasi bersama dengan mereka yang mahu menjadi penulis yang lain. Mungkin boleh kongsikan
sesi bersama dengan mereka dan juga sesi. kadang-kadang kita macam Tina kata mungkin ramai nak menjadi penulis tapi tak ramai yang berdisiplin dan mungkin ada cerita-cerita yang menarik. Bagaimana kita nak ramaikan lagi penulis-penulis muda dalam pelbagai genre, berbagai cara penulisan sekalipun? Saya percaya kepada mentorship. So tahun ini saya mengambil anak murid penulis muda yang belum pernah menulis, yang sudah bercakap pasal menulis untuk berapa tahun. Target saya untuk mentor mereka in terms of discipline. Jadi mereka memang boleh menulis, boleh berfikir, tapi disiplin tu tak ada. So I work on their discipline dengan rutin harian. You kena menulis setiap hari, you kena mencapai certain target yang I pecahkan on weekly basis. We don't look at a book 50,000 perkataan dia cakap terus dia pengsan. Tapi I will break it down to setiap bulan 5,000 perkataan, seminggu 1,000 perkataan. Takkan you tak boleh tulis kalau you betul-betul serius menulis. Dan kalau bercampur ataupun bergaul dengan mereka, apa seringkali kerana ramai yang menyatakan hasrat untuk jadi penulis, akan tetapi mungkin hasrat itu terhenti dekat tengah-tengah. Jadi kalau bercampur dengan mereka, mereka bukan penulis yang ada buku dan sebagainya, tapi apa yang kisah-kisah yang kita boleh fahami mereka? Saya juga bukan penulis yang belajar penulisan. Jadi itu mendekatkan jurang di antara kami, saya dengan anak murid saya, sebab mereka berasa belajar dengan seorang penulis yang tidak belajar penulisan. You rasa okey sikit, rendah diri sikit. Dan saya percaya cara belajar dengan saya ni berbeza sangat sebab I pentingkan perjalanan seorang penulis. You kena habiskan perjalanan baru dapat buku. So I focus on that. Yeah. Hani, mungkin ada ceritanya sendiri kerana untuk bergelar seorang penulis puisi dan juga menerbitkan dan juga mencipta ataupun mendapat pengikut ataupun pembaca sendiri, itu sesuatu yang kalau mereka di halayak yang ramai ni katanya takkanlah ada orang yang nak baca puisi dan sebagainya. Contohnya, bagaimana kisah Hani sendiri, bagaimana kita melihat kelompok-kelompok yang ada potensi yang kita boleh besarkan, kerana kejayaan penulis itu bukan sahaja diukur kepada jumlah jualan yang dijual, betul. Tapi cara dan juga cara pemikiran dan penulisannya. Pandangan Hani bagaimana? Nak menulis sebuah puisi sebenarnya bukan mudah seperti kita lihat. Puisi itu boleh jadi panjang, boleh jadi pendek kan. Kadang-kadang dua ayat saja sudah jadi satu puisi pada pandangan seorang penulis lah. Saya dan sebenarnya untuk menolak persepsi orang ramai bahawasanya menulis puisi itu mudah, sukar ya sebenarnya, sebab menulis puisi itu sebenarnya sukar, bukan sehari macam kita duduk 5 minit nak tulis. Kadang-kadang mau tulis satu ayat pun tak keluar kalau rasanya tidak keluar daripada hati kan. Jadi sebenarnya saya bermula dengan sayembara. Sayembara yang diusahakan oleh pihak Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, Institut Terjemahan Buku Malaysia, BH dan juga PENA pada tahun lalu, dan muncul buku puisi ini iaitu tentang pertanyaan yang telah memenangi hadiah Sagu Hati. Dan ini sebenarnya permulaan dan alhamdulillah mendapat tempat Sagu Hati, dan sejak itu alhamdulillah orang menerima puisi saya, dan baru saja keluar untuk Pesta Buku ini sebuah buku Secangkir Seduhan Hujan pula. Dan sebenarnya menulis, jangan putus asa. Itu kacamata seorang penulis, tapi bagaimana dengan masyarakat? Kerana satu ketika dahulu mungkin kita ada zaman yang memang masyarakat menerima ataupun mudah untuk mendapat puisi-puisi dan juga karya-karya sebegini. Akan tetapi senyap seketika dan kebelakangan ini muncul semula. Jadi apa rasanya daya penolak atau penarik kepada masyarakat untuk mendekati semula? Adakah kerana ramainya pengkarya-pengkarya ataupun kerana masyarakat lebih terdedah dengan informasi dan juga lebih terdedah kepada sumber-sumber yang pelbagai? Saya rasa faktor yang mengetengahkan balik kembali puisi kepada kacamata orang muda adalah seperti kata saudara Zul, iaitu daripada pendedahan media. Kita banyak sekali pendedahan dan buku-buku yang lebih baik dari hari ke hari. Sebab itu kalau kita lihat sekarang ni, penerbitan indie pun lebih menuju kepada penerbitan puisi-puisi. Dan itu secara tidak langsung orang-orang muda lebih terdedah, puisinya begini. So ada caranya. Okey, bagaimana Lutfi pula? Saya rasa faktor media sosial itu memainkan peranan yang penting lah. Sebab kalau dahulu siapa nak iklan buku puisi? Betul. Dahulu. Tapi sekarang ni kalau
tidak ada pihak yang ingin iklankan, kita ada media sosial. Kita ada blog, kita ada Twitter, kita ada macam-macam. Malah akan datang ni kita pun tidak tahu apakah teknologinya. Tetapi akhir sekali saya rasa selain daripada media sosial, saya suka berbalik sendiri kepada diri penulis itu sendiri sebab memang macam Saudara Zul kata tadi lah, semua orang boleh menulis. Semua orang boleh menulis Twitter. Malah mungkin kalau dia pandai tulis insurans, kita boleh panggil penulis insurans. Maksud dia menulis insurans. Jadi saya rasa yang susahnya adalah menjadi pengarang. Sebab dalam bahasa Melayu, karang itu memerlukan satu kemahiran. Ulama banyak cakap, ilmuwan banyak cakap menyatakan bahawa pengarang ni dia macam satu karangan yang bagus ni macam untaian permata. Bila kita untaian permata tu kena ada kemahiran. Yang pertama nak kenal permata, yang kedua macam mana nak mengarang menjadi satu rungkai rantai dan sebagainya. Dan saya rasa kalau dalam konteks penulisan puisi, penulisan cerpen dan sebagainya, yang susahnya adalah melahirkan satu karya yang baik. Kalau dari kacamata saya dalam tradisi kita ni, biasanya kita menekankan 3 perkara. Yang ni susah. Yang pertama mesti cantik, berkaitan dengan bentuk. Jadi sebuah puisi mesti cantik bentuknya sebagai contoh. Yang kedua mesti logik, iaitu tidak bertentangan dengan kebenaran ataupun ilmu. Dan yang ketiga, selain logik, juga mesti cantik, logik dan mesti kena dengan masyarakat. Benar. Benar. Jadi macam mana tu? Jadi nak kompos dan juga kompos ketiga-tiga tu saya rasa sangat susah. Okey, kita nak berhenti lihat seketika dahulu. Selepas ini kita nak tengok bagaimana, ya benar, kita nak melihat masa depan yang bagaimana yang sesuai untuk penulis Malaysia pada hari ini. Kerana akhirnya kita nak juga, masyarakat perlukan ikon dan juga idolanya. Kita mahukan seorang penulis yang bergelar jutawan dengan hasil tulisan mereka. Itu contoh mudah untuk mendekatkan dengan dan juga memahami masyarakat mengenai industri ini. Akan tetapi bagaimana masa depan yang kita mahu hasilkan, bagaimana masa depan yang anda lihat, yang anda idamkan juga, itu kita bincangkan dalam analisis awal ini dalam blok terakhir nanti. Okey, betul kita dalam analisis awal ni. Di blok 3 ni saya tak banyak masa. Ramai yang mungkin mengajukan soalan bagaimana karya-karya penulis Malaysia ini dapat berada di peringkat global. Kerana mungkin dari segi bahasa, mungkin itu sering diperkatakan bahawa kita mungkin ada limitasi kepada bahasa Melayu, mungkin tidak seramai bahasa, tidak sebanyak bahasa Inggeris dan sebagainya. Tapi itu fungsinya, terjemahannya itu. Dan sebuah karya yang bagus, kalau subjek ini bentuk global, semua orang boleh menerimanya. Pandangan kalian bagaimana? Gina mungkin daripada hujung sana. Penulis novel, kerana novel lebih banyak pengikutnya mungkin. Saya rasa, bahasa hanya pengangkutan untuk suatu cerita. Jadi kalau rakyat Malaysia tidak menerima cerita yang ditulis oleh penulis sendiri, penulis tempatan, bagaimana kita nak tolak cerita kita ke depan adalah satu cabaran. Jadi saya rasa sebagai penulis, saya nak bermula daripada negara saya sendiri. Saya nak berjaya mendapatkan lebih banyak pembaca untuk membaca buku-buku tempatan sebelum diperluaskan ke negara lain. Adakah satu masalah untuk mencapai pembaca di luar lingkungan Malaysia ataupun ASEAN sendiri? Kalau dilihat kepada komuniti ASEAN itu, kalau bahasa itu kita mungkin serumpun dengan Indonesia dan boleh, tapi untuk masuk ke sana cukup sukar sebagaimana? Cukup sukar sebenarnya. Dirasakannya bila you nak bawa sesuatu karya untuk penjemahan atau keluar, karya itu kena berjaya dulu di negara sendiri sebelum penerbit dari negara lain akan ambil untuk diadaptasikan. Penerimaan masyarakat itu. Ya. Bagaimana Hani pula pandangannya? Selain yang paling penting adalah terjemahan. Banyaknya terjemahan, dan selain daripada terjemahan adalah usaha sama dengan mungkin yang sedang berlaku sekarang ini banyak juga. Iaitu bersama dengan negara-negara luar seperti yang ITBM telah buat kan, dengan Singapura, dengan Indonesia, dengan Thailand. Jadi perlu lagi banyak untuk sekurang-kurangnya memperkenalkan penulis ini. Terus bila telah dikenali di pasaran antarabangsa, selepas itu mungkin terjemahan itu akan lebih laju kan, lebih okey, orang ini dah naik, lepasnya orang ini pula. Okey, peluang macam dari tu. Dari segi kualiti karya kita tidak ada masalah. Kita sudah banyak karya yang berkualiti. Jadi kalau saya nak menambah cadangan tadi, saya rasa yang pertama, saya rasa kita memerlukan ejen sastra.
Sebab di Indonesia, penulis-penulis mereka dah mula menggunakan ejen sastra. Dan memanglah ada karya-karya tertentu yang terjual ratusan ribu dan sebagainya. Tapi tanpa ejen sastra, hal itu menjadi sukar untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Kemudian saya rasa perlunya pendedahan penulis itu. Penulis kita masih lagi kekurangan pendedahan ke peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, kita ada institusi tertentu dan hal ini telah boleh dilakukan sebenarnya dengan baik. Tapi kita kalau boleh lebih baik lagi. Sebagai contoh, kita perlu menghantar penulis-penulis tertentu untuk ke pesta-pesta penulis antarabangsa. Dalam hal ini, Singapura sekarang ini lebih bercita-cita tinggi. Boleh kata setiap tahun mereka memilih penulis-penulis tertentu dalam gerombolan yang banyak. Pergi ke pesta-pesta buku, pesta-pesta penulis, bukan pesta buku, minta maaf. Pesta-pesta penulis. Himpunan penulis yang lebih. Ya, waktu itulah kita dapat membina jaringan dan sebagainya. Dan yang ketiga, saya rasa dalam konteks tempatan, apa yang kita perlu adalah dalam konteks ini, dunia seniman, dunia penulis, sastra dan sebagainya itu perlu bersatu. Zaman dahulu, penulis baik dengan filmmaker. Jadi secara tak langsung mereka ada saling memperkaya. Jadi mereka lebih faham untuk, sebab sealiran puisi, dan juga faham. Ya, sebab zaman sekarang, trend. Trend tu kita nak wujudkan Ni boleh trend. jual. Macam mana orang pegang dondang permukaan rasa dia nak tunjuk. Macam mana ada apa dengan cinta, orang kenal buku puisi Aku Khairat Anwar kerana trend sebenarnya. Jadi itu cabaran kita di sini. Fenomena itu belum lagi tercipta di Malaysia. Suka atau tidak suka. Trend masih sudah ada, tapi fenomena yang begitu meletup itu perlu diwujudkan. Bagaimana Gina dan Hani mungkin boleh menjawab? Gina. Tapi saya rasa cadangan ejen sastra tu memang something itu yang diperlukan. Ya, memang amat diperlukan sebab kami sebagai penulis, selain saya menulis, saya buat social media exposure, tapi we cannot reach kepada penerbit lain tanpa satu ejen sebab macam UK US mereka function dengan ejen, tanpa ejen dia tak layan. Jadi kita sebagai penulis tak boleh sampai. Saya rasa satu cadangan yang bagus. Hani, bagaimana untuk melihat? Selain itu mungkin perlulah lagi penulis-penulis kita ni diberi peluang, kesempatan untuk contohnya ke Aiwa Writing Program kan, ataupun kembara lagi ke program-program seperti itu, grant untuk sekurang-kurangnya itu memperkenal secara tidak langsung lah pada saya rasa memperkenalkan penulis kita di peringkat antarabangsa. Dalam erti kata lain, penulis kita tidak ramai, akan tetapi belum lagi dalam satu kumpulan yang betul. Begitu. Bagaimana nak menuju ke arah itu? Mungkin lebih banyak lagi seminar, lebih banyak lagi persidangan di kalangan penulis di peringkat negara dulu. Bagaimana pandangan Dr. Fi dalam masa setengah minit Saya rasa seminar dah banyak. Tapi kita rasa kita perlu strategi yang lain. Itu promosi tadi. Mungkin ejen sastra dan sebagainya. Saya rasa itu perlulah. Okey, kita nak borak banyak lagi, tapi mungkin kena datang dalam sesi yang lain juga dalam analisis awal ni. 3 orang ni tak sempat kita nak perincikan lagi. Terima kasih Fi, Hani dan juga Gina kerana sudi bersama kami dalam analisis awal ni pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Jika ada sebarang pandangan dan cadangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami, Facebook, Twitter. Boleh tonton semula rancangan ini di YouTube Enjoy Awani ataupun memuat turun aplikasi Mudah Alih kami di iOS dan juga di Google Play Store. Sekian saja agenda analisis Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa di malam esok. Terima kasih.